Begitu kita boleh mulakan sesi kita lah 2 jam. Kita boleh santai-santai. Jadi sembang santai-santai ya. Bermula dari pukul 2 sehingga pukul 4 lah. Okay, kita sudah dragging to 50 minutes lambat. Okay, welcome everyone, especially to our honorable panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen. Selamat petang, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam keluarga Malaysia. So first of all, I would like to welcome all of you to our webinar bertajuk entitled Sembang Santai TVET dalam sektor pendidikan. This seminar is organized by our association of Professional Technicians and Technologists, APTT. My name is Kismet, moderator for today's session. In this occasion, we shall have outstanding panelists from whom I believe shall enrich our insight and knowledge regarding the theme of this event, this webinar. So therefore, I have the privilege and honor to introduce all our panelists in this webinar. First of all, I would like to introduce our first panelist, Mr. Sudiman Suratin. He is a pengarah, Director at the Department Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Wilayah Sarawak sejak tahun 2018. And his qualification are as followed. He attend his Bachelor of Engineering in Computer Engineering from UTM, University Technology Malaysia, in 2000. He also has obtained his Diploma Kemahiran Malaysia in Computer System, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 in Computer Rangkaian, Computer Networking, Vocational Training Manager, VTM, and based on my understanding, he also obtained his CCNA, which is known as a Cisco Certified Network Associate. Our second panelist is Technologist Zamri bin Sahad, penolong pengarah unit TVET, sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. He is also our members and professional technologist registered with Malaysian Board of Technologies and BOT. His educational qualification are as followed. Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan KH from UTM juga, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai 2007. Sarjana Pendidikan dalam Kurikulum dan Pedagogi from Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, graduated, I believe, last year, 2021. He is currently a candidate, PhD candidate, calon Dr. Falsafah dalam bidang teknik dan vocational, UTM, University Technology Malaysia, just started, I believe, last year as well. So last but not least, our panelist is Mr. Lim Hong Yeo. Tapi dalam yang saya tahu nama dia Melvin, Melvin Lim Hong Yeo. He is a pengarah, director for the company, I believe, ISE Education Sdn Bhd. He obtained his Bachelor of Food Science and Technology from UPM, University Putra Malaysia. He also obtained his several certification such as NCS Green Technology, JPK, CJ Induksi, SLDN,
PP, I don't know what does it mean, PPPD, PPB, PP, PPT, PPL from JPK. And he also obtained his professional certificate in digital marketing. Without further ado, I would like to introduce our panelists and give a big round of applause to all our panelists. Oh, tak boleh tepuk tapi kita tepuk jugalah. Okay, welcome. Alright, welcome to our webinar. Ini program santai-santai, but a little bit of housekeeping for those who just joining us. Please keep your microphone muted at all time unless you raise up your hand and then you ask question. Only then you can switch on your mic, and perhaps switch off the camera if possible. Okay, and of course recording is not allowed. Okay, not allowed. So if you have any question, you can raise up by putting up by pressing the button raise hand. Then you can address the question to the panelists. All right. For those who can't make it, then please you can type your question in the chat box. Our team will compile all the question and we will bring it up on behalf of you. So okay, kita start lah. Okay, so panelists, terima kasih kerana sudi datang dan sudi menerima jemputan daripada APTT lah. On behalf of our chairman, ucapkan ribuan terima kasih lah. Okay. Now, di topik yang begitu sinonim sekarang lah, which actually TVET, dan of course yang TVET ni berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung ke arah dunia maju, especially now we are in the era of IR 4.0. Okay, jadi semua orang pun sudah paham di TVET is actually stand for Technical and Vocational Education and Training. Jadi kalau disebut, kalau merujuk kepada website yang saya baca di dalam Ministry of Education, dia menyebut TVET merupakan satu proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dan penekanan terutamanya terhadap amalan industri. Jadi dia punya keywords kat situ adalah proses pendidikan dan latihan dan amalan industri. Jadi maksudnya mungkin ada berkaitan dengan polisi-polisi ataupun institusi dan sebagainya lah. Of course industri kena memainkan peranan. Di situ kita nampak kalau dari proses pendidikan dan latihan kita nampak, dan juga industri, dia akan menghasilkan satu tenaga kerja yang competence. Jadi ayat competence tu yang sangat memainkan satu faktor lah untuk ke arah dunia yang semakin canggih sekarang. Dan kita nampak satu lagi statement di dalam website tersebut, kata scope TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan. Jadi kita akan membincangkan juga berkenaan dengan standard pekerjaan yang diiktiraf untuk penekanan kepada komponen praktikal, lepas tu kemahiran psikomotor dan pendidikan terhadap latihan industri. Yang ini mungkin nanti kita akan address soalan ini, tujukan soalan ini kepada TS Zamri lah. Okay. Tapi sebelum kita menjawab persoalan-persoalan dari segi keywords yang saya bagi tadi, jadi soalan yang mungkin sangat basic untuk semua panelis kita, memberi sedikit berkenaan dengan definisi pendidikan TVET ataupun perkembangan TVET dalam sektor masing-masing lah.
boleh kita mulakan dengan Tuan Pengarah kita daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, Encik Sudiman Suratin. Dipersilakan, Tuan. Terima kasih, Encik Profesor kan? Kismet, ya. Kismet. Kismet saja. Cukup. Kismet saja. Ya. Okey. Ini sembang-sembang, Tuan. Okey. Saya Sudirman. Saya di JPK ni barulah. Okey. Sebelum ni sebelum JTM JTR, Jabatan Tenaga Rakyat. Lepas tu ditukar pada JTM, Jabatan Tenaga Manusia. Jadi TVET ni dulu mula-mula saya dengar TVET juga, tapi ejaan dia TEVT. TEVT. Lepas tu bila dengar-dengar ada ejaan pula TVET. Mana satu ni ejaan yang betul? Lepas tu bila di Malaysia kata TVET, kita okey je, maksudnya sama je. TEVT ke, TVET ke, dia tetap bunyi dia TVET juga. Okey. Dari segi di JPK ni, Jabatan Pembangunan Kemahiran, kita lihat TVET ni sejak tahun 1971 lagi. Ya, saya belum lahir masa tu lah. Tu nak cerita pun tak boleh. Sejak 1971, masa tu LLPPKK. Sijil. Belum ada SKM masa tu. Sejak 2006 baru ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Dan ada Akta 652 tu. Barulah kita promosi yang level 1 sampai 5 tu. Okey, kemudian sepatutnya 3 tahun lepas ada sambung level 6 hingga 9 kan. Yang tu nanti Encik Zamri dah jawab. Okey. Cuma pada saya, pada kita lah JPK ni, kalau TVET tu SKM lah, Sijil Kemahiran Malaysia. Ya. Sijil Kemahiran Malaysia. Kalau dapat penuh Sijil Kemahiran Malaysia, kalau belajar sikit-sikit akan dapat penyata pencapaian atau partial certificate. Okey. Dan untuk Sijil Kemahiran Malaysia ni ada 5 tahap lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Biasa bermula belajar dengan tahap 1 dulu, disambung dengan tahap 2 dan tahap 3. Kemudian untuk tahap 4, Diploma Kemahiran Malaysia, dan panggil Diploma Kemahiran Malaysia. Okey, untuk tahap 5 bukan degree. Tahap 5 tu Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Okey, belum sampai degree. Okey, nak sambung degree, sejak 3 tahun lepas boleh sambung degree ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Okey, dengan berasaskan SKM tadi lah. Okey. Cara untuk nak belajar SKM, untuk nak belajar boleh cara biasa di pusat-pusat bertauliah. Pusat bertauliah yang di seluruh Malaysia. Di Sarawak pun ada banyak. Okey, cara kedua, cara industri, bekerjasama dengan industri. Pusat bertauliah tu bekerjasama dengan industri. Itu yang dipanggil SLDN tu. Cik Melvin tahu kan. Okey. Belajar teori di pusat bertauliah dan bukan belajar amali. Dia bukan bekerja, ditempatkan di industri. Kalau belajar amali, perkataan belajar tu sebenarnya tak boleh. Kena ditempatkan di industri. Kalau industri tempat belajar, habislah dia punya bahan guna habis nanti. Mesin CNC harga juta-juta kan. Nanti student ni masuk rosak. Dia bekerja di industri yang diawasi oleh coach. Okey. Jadi cara ketiga, ni cara yang paling cepat dapat, secara PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu. Okey, cara PPT ni ada satu syarat lah, mesti kerja. Mesti kerja ataupun pernah kerja. Contoh lepas SPM terus kerja, ataupun tak pernah SPM terus kerja. Boleh. Yang penting ada kerja, mohon SKM, cara PPT terus dapat. Okey, itu paling cepat lah. Ada SKM yang paling susah. Yang paling susah sekali, kena menang tangan emas di World Skill Competition.
Ni paling susah lah. Setakat ni Malaysia tak ada lagi lah. Yang tu terus dapat tahap 5. Okay. Kita dah bawa bertanding. World Skill Competition tu dia bukan nak berlawan dengan orang lain, dia sebenarnya berlawan dengan diri sendiri. Okay, cuma mungkin rakyat Malaysia ni dah pergi sana, gugup ke sejuk ke, biasa alasannya sejuk lah. Tapi sebenarnya pergi tu musim panas, bukannya musim sejuk kan. Okay. Itulah dari segi TVET, dari pandangan mata JPK lah. Okay. Yang PPT ni ada kaitan tak dengan Apple? Apple, APEL. Ada kaitan ke? Apel tu dari mana Itu Apple. daripada Apple, APEL, Apple A, Apple B, Apple A, Apple C, sama ke? Itu MQA kalau tak silap. Ya, Apel saya tak pernah dengar. Mungkin yang lain boleh. Tak apa. Tapi kalau yang PPT ni, biasa kalau zaman PKP tu, dapat HRD Corp promosi. Okay, siapa buat PPT boleh buat free. HRD Corp tanggung. Yuran tu HRD Corp tanggung. 300 campur ada dia total dia 1,500. Tapi masa PKP dah habis dah. Sekarang kalau buat sekarang kena bayar lah 300. Kalau masa buat 2 tahun lepas free, campur 1,500 lagi. Cuma yang PPT ni yang paling sebab tuan-tuan di industri kan, paling bagus yang sekarang nak cepat. Sebelum ni PPT kena buat file tu tebal ni 2 inci. Okay, nak cepat buat cara exam amali, PPT amali. Contohlah Unimas kan, nak SKM kan pensyarah-pensyarahnya semua expert kan. Tuan Kismet sendiri CCNA kan, dah pergi kan CCNA. Okay, boleh mohon untuk PPT untuk sijil SKM networking. Okay, cara PPT. Jadi Unimas sediakan 2 set soalan bagi ke JPK yang boleh cover. Contoh nak SKM tadi untuk IT network, IT 0303 katakan, IT 0303 yang tu untuk level 3. Buat 2 soalan, nanti PPL akan datang, PPL akan pilih 1 soalan dan selesaikan soalan tu. Soalan networking ni paling senang. Semua virtually je. Nak kena configure lah. Cik Kismet dah tahu kan, nak configure router, nak configure switch. Boleh lah, expert tu tidak tapi boleh lah. Okay. Lulus tu soalan dia kena minimum 3 hingga 5 jam. Lulus dapat terus SKM. Yang ni yang paling cepat sekarang. Okey. Okey. Terima kasih dengan penjelasan yang tadi. Mungkin Apple agak berbeza dengan apa yang saya faham PPT ya. Kita di seluruh Sarawak lah. Ya. Untuk program yang dikeluarkan di Sarawak Skill Kuching untuk sejenis Malaysia sehingga kepada diploma Malaysia, kita menawarkan program penyamaran udara. Saya ingatkan soalan tadi. Okey. Alright. Nanti kita beralih pula dengan kepada TS ataupun teknologi Zamri lah. Okey. Definasi tu. Ya. Dr. Kismet, sahabat-sahabat Melvin dan juga Cik Sudirman. Okey. Kita dalam sektor pendidikan, bila sebut definisi TVET ini di peringkat sekolah lah. Kita cerita daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Bila sebut saja TVET ni, dia menjurus kepada mata pelajaran teknikal itu sendiri. Kalau di sekolah rendah, kita sebut je TVET aja, dia mesti sebut. Ini mesti budak-budak ataupun pelajar-pelajar daripada kelas TVET. Ataupun sebut saja TVET, ini mesti cikgu RBT dia kata. Terus direct saja, cikgu RBT. Kalau di sekolah rendah lah. Kalau dulu kita ada subjek TMK. Tapi subjek TMK itu telah di soft landing dan dimasukkan dalam subjek RBT. Pun sama. Begitu juga di sekolah menengah kita ada subjek asas sains komputernya. Itulah cikgu TVET-nya juga. Bila sebut TVET, ni mesti cikgu sains komputer ni.
Dan juga di peringkat sekolah menengah atas, kita sebenarnya ada 3, iaitu yang paling besar sekali kita ada mata pelajaran MP, mata pelajaran iktisas, elektif iktisas. Dan kemudian kita juga ada mata pelajaran PVMA dan mata pelajaran MPV. Ini semua subjek-subjek ini bila kita sebut saja definisi, kalau di peringkat sekolah, sebut saja TVET, dia tak ada benda lain dah. Dalam fikiran semua pelajar ataupun ibu bapa, begitu juga dengan guru-guru, bila sebut saja TVET, ni mesti cikgu teknikal ni. Ini mesti budak-budak kelas teknikal. Itu saja. Dan mereka akan berpendapat bahawa kalau masuk kelas teknikal ini, ini mesti budak-budak yang akan keluar ada kerja. Itu saja fikiran ni. Jadi dalam dunia pendidikan, kita bila sebut perkataan TVET, dia lebih menjurus ataupun didefinisikan sebagai guru-guru ataupun murid-murid yang mengambil mata pelajaran teknikal. Itu saja daripada saya, Dr. Kismet. Terima kasih. Okey, kita tadi kita definasi daripada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran, lepas tu peringkat sekolah rendah dan menengah, dan yang ini industrial player ni. Jadi kita bagi peluang kepada Encik Melvin Lim Hong Yo berkenaan dengan definisi daripada industri lah, pihak industri berkenaan dengan TVET. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Kismet, Tuan Sudirman dengan Tuan T.S. Zamri selamat petang. Jadi sebenarnya kebanyakan pun dah diceritakanlah oleh Encik Sudirman ni, sebab saya pun background boleh katakan 100% JPK. Okey, tapi cuma nak tambah sikit lah. So kalau dari segi takrifan pun, saya nak kata TVET ni merupakan satu proses pendidikan dan latihan yang dia mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama kepada amalan industri. Kalau you tengok kita punya NOS, National Occupational Skill Standard tu, dia setiap tu dia memang very vocation based. Okay, that's why dikatakan vocational. Dia memang setiap tu berfokus pada satu bidang kerja tu. Okay, that's why skop TVET ni dia perlu berdasarkan kepada standard pekerjaan ataupun lazimnya kita panggil standard kemahiran, pekerjaan kemahiran. Dalam bahasa Inggeris, National Occupational Skill Standard lah. Okay, seperti yang Tuan Sudirman dah ceritakan tadi. Jadi ini dia diiktiraf dan dia memberi penekanan kepada komponen praktikal, okay, kemahiran psikomotor dan juga pendedahan kepada latihan di industri. So kalau kata dulu sebelum perkataan TVET ni dia dah popular, I think penjenamaan TVET ni bermula antara lebih kurang 2014 lah, lebih kurang masa tu. 2014 tu, I think around there lah. I pun dah lupa. Masa tu Datuk Seri Najib yang start with that term. So kalau dekat overseas banyak lagi term lah. Ada TEBT, ada VET, macam-macam. Tapi kalau kita nak secara ringkasnya, kita just panggil dia basically kemahiran. Okay, we just call it as skills training, itu je. Kalau tu yang dululah kita panggil latihan kemahiran. So only now bila kita ada penjenamaan semula, kita panggil dia TVET. So year on from 2014, every year dengan ada penekanan yang lebih dan juga pendedahan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain juga selain daripada JPK. So that's why this TVET is up and coming lah, dan saya percaya TVET ni dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang memang akan menjadi, boleh katakan semakin dia punya taraf dalam masyarakat kita, dia akan semakin meningkat. That's for sure. You tengok dalam overseas tu, itu kita cerita nantilah. Tapi memang this TVET in education, it is very important, sangat penting. Itu je dah nak tambah. Okay. Yang menariknya yang 2014 TVET ni semakin dikenali di Malaysia, tapi sebenarnya sebelum tu memang dah diwawa di satu dunia lah sebenarnya kan, tahun 81 kalau tak silap, 81. Cuma diperkenalkan bukan diperkenalkan, mungkin ditekan, diberi tumpuan pada tahun 2014 oleh Perdana Menteri kita masa itulah. Okay. Alright, jadi kita buka sesi soalan. Kalau kita punya members ni ada soalan, kita boleh tujukan kepada mana-mana
panelis yang untuk more clarification? Ada? Oh, macam diorang dah faham dah maksud definisi TVET ni. Okey. Jadi mungkin soalan tu definisi itu semua orang dah faham. Ada soalan lagi yang ditujukan kepada ni Jabatan Tenaga Manusia ni ataupun JPK ya. Kemahiran sebenarnya. Bertanya berkenaan dengan bolehkah universiti sertifikat sijil daripada universiti ataupun mana-mana sijil daripada bukan daripada aliran TVET lah di convert ataupun ditukar kepada TVET, sijil TVET seperti mana yang sedia ada di dalam Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun Jabatan Tenaga Manusia, nama dululah Jabatan Tenaga Manusia. So boleh boleh tak Tuan Sudirman beri penjelasan? Okey, sebenarnya nak convert terus tu tak boleh. Tak boleh Oh. Convert terus tak boleh. Okey. Paling cepat melalui PPT tadi. Melalui PPT Sebab sijil profesional tu sijil tu contoh CCNA kan. CCNA tu dia dah cover semua yang bab networking tu. Dia kena matching dengan kita punya NOS untuk networking. Apa yang dia minta. Nak convert terus setakat ni belum ada lagi. Belum ada lah. Belum ada lagi. Yang saya dalam JPK pun kena ambil juga exam tu. PPT kena buat juga. Jadi apa yang syarat-syarat untuk melalui PPT ni? Ada tak di dalam website ataupun di mana kita nak dapatkan penjelasan ataupun dokumen-dokumen supaya kita boleh baca? Untuk PPT, cara paling senang di laman web kan. Link saya dah beri di chat tu. Di chat Itu link macam tu. Cara kedua senang. Datang ke JPK Wilayah Sarawak, kami di Jalan Bukit Mata ni, di OCBC tingkat 11. OCBC. Okey. Kat sini panggil River Gateway, River Gateway orang tak tahu. OCBC orang tahu. OCBC tingkat 11. Okey, setiap Selasa pertama. Okey, setiap Selasa pertama ada taklimat. Okey, syarat dia satu je untuk PPT, mesti pernah kerja. Okey, mesti ada pengalaman lah. Kalau dia bekerja sendiri, dia kena buktikan biasanya kena surat anggap sumpah lah pernah bekerja sendiri. Contoh dia memang, contohlah ni zaman sekarang ni zaman-zaman IT ni kan. Tarik buat cabling ke rumah kan. Kerja dengan telekom contohnya lah kan. Tarik kabel ke rumah, memang dapat job banyak kali kan. Boleh buktikanlah yang dia buat kerja tu. Ambillah gambar ke, surat ke, invoice ke, apa ke, buktikan. Yang penting mohon pun sekarang online. Mohon online. Lepas tu dah mohon, kita akan nilai, bukan kita yang nilai, JPK akan hantar seorang pegawai pengesah luaran daripada luar untuk datang cek. Kalau okey, dapat SKM terus. Cuma nak sebut kalau yuran tu yang PPT ni mahal sikit lah. Yuran dia RM300. Okay. Ini zaman sekarang ni zaman semua pakai internet kan. Kena bank in dulu atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Lepas tu receipt tu ataupun buat apa panggil bank draft. Bank draft kan. Kalau dulu boleh cek. Sekarang kalau cek mesti bank cek. Tak boleh cek sendiri. Cek sendiri ni Allah macam-macam hal. Kena banker cek lah. Memang cek yang ada duit kan. Okey. Tu dalam tu Mr. Melvin tulis 300 tak mahal. Memang tak mahal. Kalau kerja dengan industri lagi bagus. Dah bayar yuran tu nanti boleh claim dengan National Corp 300. Cuma macam mana nak claim tu kena panggil Syari Corp lah terangkan. Okey. 300 tu free je. Okey.
memang tak mahal lah. Kalau belajar betul, saya rasa yuran kalau level 3, level 1 tu dalam 6,000 kot. Yang saya lihat lah, itu 10 tahun lepas. Yang sekarang saya tak tahu. Kalau saya di ILP tu memang free je kan, masuk free. Kalau nak free betul, pergi Giat Mara, free betul. Memang free, bagi duit lagi. Kalau di ILP, IKBN, adalah yuran sikit. Kalau di ILP dulu kita charge RM10 untuk stamp kan, stamp hasil. Ya, stamp hasil ya, betul. Lain-lain tu, kalau program yang paling cepat, PPT tadi lah. Okay. Kalau nak cepat lagi, tu yang PPT amali. Sebab biasa untuk TVET ni, kalau JPK ni, kita cover untuk semua. Daripada yang pandai, yang sangat pandai, yang tak pandai pun boleh. Ini yang nak sebut. Yang tak pandai, yang tak boleh menulis ke apa ke, masih boleh buat amali. Okay, masih buat amali, mungkin dia tak pandai menulis kan. Dia pandai cakap je. Kena buat macam ni, beli macam ni. Kalau PPI kata okey, lulus. Itu kelebihan sijil kemahiran ni lah. Kalau tak boleh menulis, bercakap pun boleh. Kalau tak bercakap, bahasa isyarat boleh. Sebab SKM untuk orang bisu ada. Yang bahasa isyarat lah. Okey. Menarik tu. Ya. Baiklah. Ada soalan daripada kita punya member ni. Soalan dia adalah, apakah peluang dan cabaran TVET pada masa kini? Siapa nak jawab ni? Mungkin daripada cabaran apa? Pekerjaan cabaran ni. Mungkin kita bagi dekat industri lah, industri player lah. Encik Melvin boleh jawab tak? Encik Melvin Lim. Apakah cabaran dekat luar tu? Okey. Saya cuba So kita kata peluang dulu lah. Sebenarnya katakan kalau dari segi sebab saya pun nak cerita dari JPK punya side lah. So kalau katakan pengalaman industri yang dah ada pengalaman kerja tu, seperti yang Tuan Sudirman kata, dia boleh convert saja. Dia boleh mohon untuk dapatkan sijil kemahiran Malaysia ataupun diploma kemahiran Malaysia ataupun diploma kemahiran lanjutan kemahiran Malaysia ni melalui kaedah PPT. Cepat, senang dan boleh kira murah lah tu. Jadi lepas ada sijil-sijil ni, selain untuk mengiktiraf kemahiran tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya peluang yang lain yang cabang dia, you boleh gunakan tu. Mungkin kamu nak jadi pegawai penilai ataupun kita panggil tenaga pengajar kemahiran di pusat-pusat pertauliah, sama ada awam ke ataupun swasta. Awam tu banyaklah, ILP, EdTech, IKBN, IKTBN. So itu kalau nak mengajar, itu minat mengajar. Kalau katakan tak minat mengajar, mungkin nak kerja secara freelance je. Nak menyumbang balik kemahiran kamu, pengalaman kamu tu. So mungkin boleh fikirkan untuk jadi pegawai penilai untuk kaedah PPT. Sekarang kamu tak ada SKM, nak mohon SKM melalui kaedah PPT. So untuk pengalaman industri yang banyak pengalaman, rata-ratanya 10 tahun ke atas lah. So kamu boleh mohon untuk dilantik sebagai pegawai penilai kaedah PPT. So tugasan kamu tu untuk menilai ataupun membimbing calon yang ada pengalaman kerja seperti kamu sebelum ni untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia mereka. So yang itu JPK juga akan bayar allowance lah. Tak banyak tapi okeylah, itu cuma sebagai wang sagu hati kan. 100 satu portfolio, satu tahap. Tapi kalau you pandai marketing, you boleh dapat satu kilang ke satu syarikat ada 50 orang, 100 orang. You kiralah sendiri 50 kali 100 juga kan. Itu cuma side income. Tapi yang paling penting, macam mana kamu boleh contribute balik pengalaman yang kamu ada tu untuk membantu JPK memperkasakan lagi kemahiran ni. Itu kalau sebagai pegawai penilai PPT. Satu lagi, kalau katakan kamu nak jadi pegawai pengesahan luaran pula. Sama juga konsep dia. Kamu boleh
dah ada 10 tahun pengalaman, kamu cuma perlu ikuti khusus induksi tertentu, induksi PP, PPD, PPL. Lepas tu kamu mohon dengan JPK untuk dilantik sebagai PPL, pegawai pengasas luaran. So tugasan kamu tu JPK akan lantik kamu pergi ke katakan pusat-pusat bertauliah untuk membuat verifikasi kepada pelajar-pelajar semasa mereka punya final exam. Itu satu. Ataupun mungkin ada pusat latihan yang mohon ditauliahkan oleh JPK ataupun mohon pembaharuan. Ini semua pun adalah tugasan yang kita kata part time. You just kena minta kebenaran daripada majikan kalau kerja dengan orang lain. Kalau katakan you freelance lagi senang lah. Tak perlu minta cuti pun. So asalkan you senang, you ambil job, JPK sekali lagi akan bagi allowance kepada kamu. Dulu 200, orang industri kata sikit je 200 sehari, tak banyak. Mulai tahun ni pun JPK dah cuba fight untuk dapatkan peruntukan yang lebih daripada Kementerian Kewangan. So akhirnya dapat juga 60% increase. Tahun ni dah naik kepada 320 sehari. Wow. Wow, banyak So kalau you kerja katakan dalam sebulan tu ada 5 hari dah 1,600. Itu cuma allowance, tambah lagi dengan apa kita kata allowance tuntutan perjalanan, makan minum, lodging, itu kalau berkaitan lah. Alright. And then juga ada setengah kes juga, okay, yang katakanlah orang peninsula. Okay, saya ni orang dekat Semenanjung lah, dekat KL. So tak pernah pun jejak kaki ke Sarawak ataupun ke Sabah. Tiba-tiba okay, ada satu calon dekat Sabah ke Sarawak, dia memang bidang tu tak ada pula dia punya personel, pakar dia kat sana. So saya sebagai personel yang dilantik oleh JPK, okay, diberi peluang untuk pergi ke sana. So bolehlah sambil jalan-jalan cuti jalan-jalan jalan-jalan cari makan. Kan senang kan? Dapatlah dah pergi ke sana, tapi itu cuma kalau ada lah, okay, dia kena sesuai dengan kita punya bidang. Sebab bidang tu depends on you punya kemahiran. Mungkin kita ada sesuatu tu, okay, mungkin pakar-pakar ni ada setengah ni mungkin dia ada boleh dapatkan sijil kemahiran Malaysia untuk bukan saja satu bidang je. You boleh mungkin dapat 1, 2, 3, depends on you punya pengalaman. Kadang-kadang yang berkaitan lah, katakan kita kata okay, mungkin contoh yang networking. Mungkin dia ada pengalaman dalam networking, pengalaman dalam computer system, pengalaman dalam pengatur caraan. Dia boleh jadi pakar untuk 3 bidang. So bukan terhad kepada satu bidang. So itu peluang yang saya nampak. Of course ada lagi. Mungkin boleh dilantik, boleh mohon dengan JPK untuk jadi facilitator untuk membangunkan sebagai panel pembangunan soalan. Panel untuk membangunkan NOS. Ini semua adalah peluang kepada orang industri. Ini yang saya nampak. Banyak peluang. Kalau dari segi cabaran bagaimana Encik Melvin? Cabaran tu okey. Kalau cabaran yang katakan cabaran TVET ni, saya lihat dari segi persepsi. Persepsi masyarakat terhadap TVET. Rata-ratanya walaupun dia dah semakin meningkat, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun masih bersetuju. Dan yang ibu bapa lah, orang industri lah, ataupun masyarakat secara keseluruhannya memang nampak TVET ni sebagai second class. Okay. Kita masih ada perjalanan jauh lagi untuk membatang-batang lagi TVET ni. Dekat luar negeri, negara maju kan, semua ni actually dia nampak ni TVET ni bukan second class tau. It's a highly regarded profession. Dipandang tinggi. Dan gaji pun memang lumayan lah. Jadi kalau katakan pemegang sijil kemahiran yang kita ada ni, kalau dia kerja dekat luar negeri ni, memang very good prospect. Cuma yang the main obstacle, cabaran yang paling utama yang saya nampak sekarang ni adalah dia punya persepsi. Dan of course tidak membantu juga sebab dengan terlalu banyak agensi yang terlibat dalam untuk menyelaraskan. Dia sepatutnya perlu 1 ataupun 2 badan cukup. Kalau boleh 1 badan. Semua rujuk pada satu badan. Kalau JPK saja. Baru senang. Kalau tak KBS lah, ni lah,
Okay, banyaklah, sorry, I terlanjur kata, I tak sepatutnya nyatakan mana-mana agensi lah. Tapi I feel that one or two, maybe Kementerian Sumber dengan Kementerian Pendidikan, that's all. Cukup. Terlalu ramai, too many cooks spoil the soup. Itu dari pandangan saya lah. Okay. Ini maksudnya ada satu badan yang centralized lah untuk recognize yang TVET punya ni lah. Okey, faham. Okey, mungkin kita beralih pula dengan soalan yang ditujukan ke ini saya rasa TVET versus STEAM ni mungkin berkaitan dengan pendidikan lah. Jadi tak lain tak bukanlah kalau pendidikan maksudnya T.S. Zamri saya yang layak menjawab persoalan ni. Apa perbezaan TVET dan STEAM? T.S. Zamri, silakan. Alright. Ya, ini yang bertanya ni kepada saudara yang bertanya berkaitan dengan TVET dengan STEM ni. Ini selalu sebut ni. Bila kita sebut pasal STEM ni, asal STEM dia dalam pemikiran kita ialah mesti pelajar-pelajar sains. Sebut saja STEM sains, tak sains robot. Itu je. Tengoklah mana-mana pertandingan. Kalau sebut je nama pertandingan STEM, mesti keluarnya pertandingannya robot buat drone. Itu je yang dipikir. Namun begitu sebenarnya tuan-tuan yang ada dalam talian ataupun yang melihat ini, bila kita sebut di peringkat kementerian, bila kita sebut pasal STEM ini, dia merupakan satu pakej pembelajaran sebenarnya. Dalam pakej pembelajaran tersebut, dia ada STEM A, STEM B dengan STEM C. Manakala yang biasa disebut ini yang sains, fizik, bio, kimia, admat itu STEM A. Dan juga kita ada STEM C. Semua mata pelajaran TVET, ekonomi, reka cipta, pertanian, sains rumah tangga, kimpalan dan macam-macam lagi tu yang berada di peringkat sekolah itu duduknya di dalam STEM C. Sebenarnya dalam pakej yang sama, cumanya satu STEM A, satu STEM B dengan satu STEM C. Tapi still masih berada dalam kumpulan yang sama. Jadi apabila disebut, sebab kita ni dah lama seperti yang saudara Melvin sebut tadi, stigma masyarakat, persepsi masyarakat. Asal sebut STEM saja, dia tak nak menerima bahawa sebenarnya TVET itu duduk dalam STEM. Bila nak kira 60-40 tu, dia kira sekali dengan mata pelajaran TVET tu. Ini yang kita sebenarnya kena keluarkan. Masyarakat kita kena ambil maklum bahawa saya setuju sangat dengan apa yang disampaikan oleh Cikgu Saudara Sudirman dan juga Saudara Melvin berkaitan dengan stigma tersebut kena keluar tu. Sebenarnya nak dapat contoh menggunakan PPT itu senang saja. Sampai yang yang bisu pun boleh dapat. Kan? Sampai begitu mudahnya, tetapi oleh kerana stigma masyarakat bahawa kalau STEM itu adalah yang paling bagus studentnya. Kalau TVET second class, tidak begitu sebenarnya. Sebenarnya TVET tu duduk dalam STEM juga. Ini yang kita kena keluarkan dalam pemikiran masyarakat kita, kena keluarkan persepsi bahawa STEM itu berbeza, TVET itu berbeza. Tidak, dia salah satu sahaja. Dan juga saya nak sambung sikit apa yang tadi soalan yang awal tadi berkaitan dengan peluang. Yang peluang tadi itu sikit je saya nak tambah. Iaitu kalau kita tengok statistik tahun 2020, yang 2021 belum keluar lagi kebolehpasaran graduan kita. Lebih kurang kalau yang kita dapat angkanya ialah sehingga 87.9% graduan TVET kita yang lelakinya bekerja dan 85.7% yang perempuannya bekerja. Daripada degree-nya sampai ke sijil. Maksudnya 80 lebih ke atas. Asal tamat saja sama ada sijil, sama ada diploma, kemudian degree-nya 89 ke atas boleh bekerja. Jadi peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar kita yang berkaitan dengan TVET ini sangat cerah sebenarnya. Cumanya ialah seperti apa saudara Melvin sebut, pemikiran mak bapak sama. Untuk pengetahuan Dr. Kismet, kita ada satu program yang berada di hujung Sarawak sana. Program yang sangat bagus oleh kerana masyarakat, program perempuan pakaian wanita. Tuan-tuan bayang, program sangat bagus. Tetapi oleh kerana masyarakat tidak menyatakan bahawa program tersebut macam tak standard lah namanya. Masyarakat di sana, ibu bapa di sana memohon untuk menutup program tersebut.
Allahu Akbar. Sampai tahap begitu. Saudara Melvin, sampai tahap begitu diletakkannya program kita ini sebagai second class. Kita ni di Jabatan Pendidikan sedang berusaha nak datang ke sana, nak memberi taklimat pula kepada masyarakat di kawasan tersebut bahawa program-program begini insya-Allah di akhirnya murid-murid ataupun pelajar yang dapat dalam bidang TVET ini dalam kos yang dia nak tutup ini sebenarnya bukan sekadar nak kerja government, mereka boleh buat kerja sendiri di rumah. Ya, Jadi malam-malam kan. sayang betul. Jadi sekali lagi saya nak maklumkan bahawa TVET ini kalau kita nak kata berbeza dengan STEM, tidak. Dia sebenarnya salah satulah dalam rangkuman mata pelajaran sains, teknologi, engineering dan matematik berada di dalam STEM tersebut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Muhammad Daniel Ismail yang menunjukkan soalan tersebut. Saya pun baru faham juga. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan. Banyak juga soalan ni. Bagus ni. Okey, daripada Dr. Ivy. Okey, dia soalan dia punya soalan adalah, saya merupakan pensyarah di sebuah IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sebelum menjadi pensyarah, saya bekerja sebagai HR eksekutif. Seandainya nak apply yang PPT tu, adakah syarat-syarat tertentu? Jadi mungkin yang ini ditujukan kepada saudara Sudirman. Syarat-syarat. Okey, tadi mute. Tadi mute. Syarat-syarat PPT. Ya. Syaratnya sebenarnya kena mohon. Kena mohon dulu Kena mohon. Okay. Proses lah kau proses. Kalau pernah kerja, mula-mula tadi tuan yang bertanya tadi dia kena pilih pekerjaan apa ataupun NOS apa yang dia nak PPT kan. Okey. Dia tadi pergi ke mana? HR executive, human resource. Human resource kan. Ada dalam NOS tu, pilih NOS yang berkaitan dengan human resource tu. Okey, sediakan file bukti-bukti keterampilan yang menunjuk kepada human resource tu. Kemudian baru mohon. Sebab kalau mohon dulu dah bayar, nanti kalau tak lengkap rugi 300. Tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Biasanya kita suruh mohon dulu. Bila nak bayar tu jangan bayar dulu. Mohon. Lepas tu seseorang dari JPK akan bagi nasihat, okey, you nak mohon apa ni? Dah pilih NOS ke belum? Kalau dah pilih, sudah cukup bukti. Kalau memang dah cukup bukti, baru bayar. Sebab bayar tu kalau pakai bank draft tu dia ada tempoh kan. Kalau tak masuk je lah akaun JPK. Tapi tak dapat SKM. Syaratnya tu lah. Syarat-syarat lain tak ada lah. Biasa-biasalah, bukti pernah kerja dulu, bukti contoh surat senarai tugas, sijil-sijil, kalau ada gambar-gambar, ada apa lagi? Kalau kerja sendiri, pendaftaran syarikat, kalau kerja sendiri juga akuan sumpah, macam tu je. Okey, simple je. Rasanya secara online. Yang penting mohon online di MySpike. www.myspike.my. Cuma MySpike tu kena register lah. Okey. Jadi saya rasa jawapan untuk soalan Abdul Muttalib pun sama, memohon PPT. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada Nur Nikman. Ini kita punya ni kawan sahabat baik di kita ni. Dia kata, Tuan, kalau ada sijil TVET level 7 Europe, boleh tak convert kepada TVET Malaysia? Macam mana ni? Siapa yang boleh jawab ni? Tak apalah, level 7 di overseas kan. Di Malaysia nak convert ni tak boleh lah setakat ni. Kena mohon PPT. Kena mohon PPT. Tak ada yang straightforward ya? Tak ada yang straightforward. Cuma kalau kita sijil SKM di Malaysia ni, di belakang sijil tu kita senaraikan semua bukti-bukti keterampilan tu.
Kalau sijil di overseas kita tak tahu. Kita tak tahu dia belajar apa kat sana. Nak matching kan dengan NOS tu. Kalau dah matching, kalau belakang sijil tu ada senarai, apa dah belajar, apa yang dah diajar, apa pengalaman, buat PPT dah paling senang. Tapi nak convert terus memang setakat ni tak ada lah. Okay. Jadi kita teruskan dengan soalan TS Selvi nama dia. I'm in industry manufacturing quality control melebihi 11 tahun pengalaman bekerja. Which of the courses can I apply to? Also, I can apply to be apa ni? Saya pun tak faham persoalan ni. Ada TSLV di sini? Boleh tunjukkan soalan? To be a teacher. Dia kata dia melebihi 11 tahun bekerja. Lepas tu, which of the courses can I apply to PTT? PTT saya rasa. PPT, sorry. Mungkin PPT. Ini maksud dia mungkin. Ataupun can I apply to be a teacher? Boleh ke tidak dia apply sebagai cikgu di mana-mana TVET punya institut? Kalau TVET Institute saya tak ada TVET Institute. Tapi kalau saya di ILP, saya suruh mohon pakai borang SPA lah. SPA lah. Okey. Okey, yang ni saya tolong jawab silakan. Untuk TSLV kan. So saya dah semak NOS, daftar NOS. Ada kod NOS ni. Jadi TSLV actually you can just apply via PPT. Okay, first of all you have to buy the NOS lah, or you go to MySpike and look through the NOS so that you can actually apply via the PPT method. So with 11 years basically you can go up to, let me see, this one, okay, it starts from level 2. You can apply from level 2, level 3, level 4, level 5, but of course you have to go step by step, like you go by tier. So you go for 2 and 3 first, then after that 4 and 5. Also, can I apply to be as a teacher at any TVET institution? Yes and no, because it's subject to whether is there any JPK center that is offering this program. If there is, yes, then of course you can teach that. Kalau tak ada, then sorry lah. You boleh mohon dapat SKM, but then there's no place for you to teach unless you set up your own. Okay, that's my answer to you, TSLV. Thank you. Okay. Terima kasih, Saudara Melvin. Ini ada soalan yang sangat menarik daripada saudara Mahindran. Dia kata, persoalan dia kata, apakah pembaharuan yang boleh KPT dan agensi berkaitan keperluan menghapuskan persepsi ibu bapa terhadap TVET sebagai pendidik kelas kedua atau tidak relevan? Mungkin yang ini pihak sekolah lah. Jadi TS Zamri, bagaimana cara-caranya? Okay, ini terima kasih kepada saudara Mahendran. Mahendran, ya. Hari ini kita sebenarnya dalam kementerian kita pun sedang berusaha lah untuk membuang persepsi ini. Sebab masyarakat ni dia yang pertama dia tengok, minta maaf cakap lah, apa pun dia tengok gaji. Betul lah. Apa pun dia akan tengok dia tengok gaji. Okay. Jadi sekarang ini kalau kita tengok laporan-laporan daripada graduan ni lah, kita dapati bahawa kadang-kadang sedar tak sedar, cuma masyarakat kita ni ialah kadang-kadang dia jadi sensitive issue bila kita sebut tentang gaji ni. Jadi sebenarnya ibu bapa ataupun parent ini dia tak nampak sebenarnya gaji TVET, bidang TVET ini kalau kita keluar negara, even dalam negara pun sangat besar. Compare dengan saya duduk pejabat ni, saya cakap terus terang tuan-tuan, kita baru 7,000, 8,000 duduk pejabat bertahun-tahun. Saya cakap terus terang. Saya ada murid dulu di sebuah sekolah, kelas kelima. Dia cakap dengan saya, tuan-tuan, dia kata, saya cikgu, masa tu saya masih guru lagi lah. Saya tak nak belajar, tapi saya nak gaji besar. Saya cakap dengan dia, ada satu kerja sebab you lelaki, simple. You jadi jurukimpal, saya cakap dengan dia. Betul dia jadi jurukimpal dan dia ambil kursus selama 6 bulan. Dan apa yang berlaku ialah sekarang dia ni berada di Johor sana, di Tanjung, di Pengerang sana. Dah banyak sangat negara dia pergi.
tahun 2012. Masa tu saya baru balik ke Sarawak ni. Dan bila dia balik, setiap kali dia balik, dia akan datang jumpa saya, cikgu jomlah cikgu minum, makan semua kat restoran. Saya jadi lama-lama saya tanya, berapa nak gaji you? Dia student budak IBAT. Cikgu jangan tanyalah, dia kata. Saya malu nak sebut. Saya cakap entah-entah saya yang malu ni gaji saya. Tuan-tuan, gajinya ialah RM52.20 dia kata. Saya tanya RM52.20 tu apa? Satu hari ke? Tak, 1 jam. RM52.20 yang mana yang bermaksudnya ialah average dia tuan-tuan untuk memang beratus ribu tuan-tuan gaji dia. Wah kan terkejut saya. Rupanya dia welder bawah laut. Jadi tuan-tuan bawah laut. Jadi sampai 100,000 lebih. Saya tengok payslip dia, menakutkan. Saya cakap ini saya setahun kerja belum tentu dapat. Jadi tuan-tuan sebenarnya bila kita nak mewar-warkan kepada masyarakat ni, salah satunya kita kena maklumkanlah juga kepada ibu bapa bahawa sebenarnya bidang TVET ini memberikan satu pulangan yang sangat besar kepada anak-anak sebenarnya, dan bukan sahaja pulangan yang besar, mereka tidak bergantung kepada nak bekerja dengan orang dah sebenarnya. Mereka boleh buat kerja sendiri. Jadi dari segi kita sebenarnya persepsi ibu bapa ni dalam kementerian kita sedang menggerakkan banyaklah program-program bukan sahaja daripada Kementerian Pendidikan sendiri, tapi lagi ada juga beberapa kementerian yang turun padang memberi maklumat kepada ibu bapa. Namun begitu itulah kita berharap agar sebenarnya dari segi kita pun maklumkan kepada guru-guru di peringkat sekolah. Kita maklumkan sekolah rendah dan sekolah menengah bahawa kena maklumkan kepada ibu bapa kalau anak ni dah memang tak boleh sangat dalam akademik, seperti yang saudara Sudirman sebut tadi, yang tak boleh membaca sangat tu, tapi nak juga pergi masuk kelas sains. Saya pun pening kepala juga di peringkat pendidikan. Dah tak boleh membaca tapi nak juga masuk kelas-kelas yang membaca ni. Aduh sedih. Sebabnya dia kata nak dapat SPM. Betul, memang nak dapat SPM, tetapi di mana kesudahan murid tu kalau sekiranya SPM pun tak ada. Sebab itu kita cadangkan bahawa program-program yang berkaitan dengan teknikal ini kepada murid-murid begini. Jadi KPT, KPM dan juga agensi berkaitan sekarang ni sedang berusaha, bukan tak berusaha. Dekat media masa pun banyak kita pamerkan kebaikan tentang TVET ini. Namun begitu tuan-tuan, jelah memang kena ambil masa lah. Sebab dia biasanya bila seorang daripada anak mereka dah berjaya dalam bidang TVET ni, baru dia buka mata. Biasa macam selagi dia tak kena pada diri dia sendiri, selagi tu dia masih cuba menutup mata dan memekakkan telinga. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Okey, terima kasih dengan jawapan. Dengan respon kepada soalan tersebut. Yang ni sama soalan daripada TS Technologies Hamid. Dia pun berkenaan dengan persepsi masyarakat jugalah. Ada bidang amat mengecewakan, disamakan dengan pekerja asing. Tapi dah dijawab oleh saudara ni lah, TS kita Zamri. Okey, mungkin kita ada soalan lain ataupun tidak ada. Okey, kita beralih pula dengan persoalan kesedaran. Okey. Mungkin soalannya yang kita tujukan ni, soalan dia berbunyi, bagaimanakah kita dapat memberi kesedaran setanding dengan pendidikan TVET ni setanding dengan aliran akademik diploma, sarjana muda, master dan PhD. So bagaimana kita nak bagi kesedaran ni? TVET ni setanding. Macam mana kita nak apa nama? Boleh diukur TVET dengan master PhD ke? TVET ni. Boleh diukur ke? Siapa nak jawab ni? Siapa kena jawab ni? Siapa kena jawab? Dia bukan macam tu. Ya. Bila dah belajar TVET, tak kira lah ada SKM 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Nak sambung degree, tu pergi ke 6, 7, 8, pergi ke PhD semua tu. Okey. Dia bermula dengan SKM 1 tu lah. Maksudnya maksudnya dia tak ada macam, kita tak boleh nak compare lah, kita tak boleh nak membandingkan secara terus tak boleh. Dia cuma satu laluan saja. Nak compare tak dapat. Sebab memang lain tu. Lain. Itu okey. Okey, jadi dia
dia tak boleh nak dibandingkan, cuma dia laluan dia berbeza. Yes. Laluan berbeza, tapi goal dia kalau individu tu nak master ataupun PhD, itulah laluan. Satu laluan TVET, satu laluan akademik, begitulah yang saya faham lah. Okey. Dan itu saya nak tambah sedikit Persilakan. walaupun dia laluan berbeza, okey, tetapi mulai rasa 2019 tak silap saya. Jadi MQA telah mengiktiraf SKM dan DKM mode sepenuh masa lah bagi tujuan latihan ke dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam disesuaikan mengikut skim perkhidmatan, dan juga MQA pun telah membenarkan kalau kita lihat tengok punya fakta dulu 21 April 2020 JPT juga telah membenarkan IPTS untuk mengambil graduan DKM, DLKM, DVM. DVM tu diploma vocational lah untuk sambung ke ijazah sarjana muda iaitu tahap 6 MTS ataupun setara. Tertakluklah kepada kelulusan senat dan juga lembaga akademik institusi masing-masing. So yang ni maksudnya dia dah ada perkahwinan tau. Jadi kemahiran you pun boleh masuk akademik kalau kamu nak. Dan juga yang terbaru tu Januari 2021. Okay. JPT juga telah membenarkan IPTS Institut Pendidikan Tinggi Swasta untuk mengambil graduan SKM tahap 3 untuk sambung ke diploma. Diploma ni maksudnya diploma akademik lah. Jadi kalau katakan you tak nak sambung diploma 4 MQF juga. Jadi you nak kata kalau kemahiran ni kemahiran saja, tidak. Memang ada peluang sekarang. Kalau dulu memanglah, tapi sekarang dah terbuka. Jadi untuk saya rasa akademik dengan diploma ni walaupun dia berbeza, tapi kalau kita ada penguasaan kedua-dua area ni lagi kukuh lah. Pemahiran pun ada, dia punya akademik pun ada. Pendapat saya lah, ini pendapat saya saja. Saya rasa kalau kita mula dengan yang asas sekali, kita ada kemahiran. Okey, kita start dengan TVET. Bila kita dah pergi ke tahap pengurusan, kita boleh ambil katakan mungkin bachelor pengurusan ataupun MBA dan sebagainya. So at least both side pun kita cover dah. Itu yang paling best lah. Ataupun orang akademik pun sama. Sekarang saya nampak ramai orang yang ada degree, mungkin PhD, itu akademik. Dia pun dah masuk TVET juga. So bagus kan? Akademik pun boleh, TVET pun boleh. Kita kahwin dua-dua. So you have best of both world. Itulah tadi yang saya nak kaitkan dengan dia punya definition, dia competence tu tadi. Yes. Jadi maksudnya kena walaupun laluan akademik, kalau dia nak jadi competent person, dia kena ambil lah very specific CJL tu tadi lah, SKM tu lah. Itu yang saya faham lah. Okey, jadi soalan selain daripada itu, apakah syarat kelayakan kemasukan minimum untuk bagi aliran sekolah TVET supaya boleh dapat diterima di peringkat universiti awam ataupun mana-mana IPTA, IPTS lah? Apa syarat minimumnya? Ya, syarat minimum dia kalau tingkatan 3 nak pergi ke ke tingkatan 4 itu, kita sebenarnya di Sarawak ni untuk pengetahuan semua lah di Sarawak kita ada 6 buah college vocational, 6 buah college vocational. Kemudian kita juga ada satu sekolah menengah teknik di Sejingkat, satu-satunya sekolah di Borneo, maksudnya Sabah dengan Sarawak satu sekolah saja. Nak masuk ke aliran, kalau sekolah teknik ini kita memang mahu tak mahu matematik mesti lulus lah. Dia tak boleh tak lulus sebab kalau sekolah teknik ni memang syarat dia begitulah. Sains, matematik, bahasa Inggeris lah untuk ke sekolah teknik, because that keluar nanti murid-murid ini sebenarnya persediaan kepada tertiary level ini, diploma ni ataupun ke buat degree nanti, dia adalah dalam 3 bidang, iaitu awam, dia ada mechanical dan elektronik di Sejingkat itu.
Tu pun tak ramai tu Cik Sudirman, Mr. Melvin, tak ramai nak masuk, puas mencari student. Betul apa yang disebut dalam rakan-rakan kita di ruangan chat tersebut. Sampai kita mengeluarkan satu surat supaya pengarah di sekolah sejingkat ini pergi ke sekolah-sekolah yang biasa cari murid. Sampai tahap begitu. Sebab dari segi masyarakat tu tak tahu wujudnya sekolah tu sampai tahap begitu. Dia tak tahu anak dia ada peluang macam tu sekali. Begitu juga kita ada vocational, sekolah college vocational kita ada 6 di negeri Sarawak ini. Pun sama juga mencari student. Sebabnya itulah pemikiran masyarakat kita kalau masuk sekolah voke ni adalah budak-budak second class. Tapi yalah, kita pun faham seperti yang disebut ada, saya suka yang Cik Sudirman sebut sebab kita selalu jumpa di sekolah, jumpa di college vocational. Murid yang memang kita kata tak boleh membaca ni wujud. Namun begitu, mahu tak mahu anak-anak kalau yang masuk you kena lulus 2 perkara. Memang kena lulus 2 perkara, sejarah dan juga bahasa Melayu. Ini paling minimum tuan-tuan nak masuk. Jadi lepas tu nak masuk boleh, tak ada masalah. Jadi ada kursus-kursus yang paling mudah untuk tuan-tuan. Namun begitu kalau tuan-tuan daripada sekolah nak pergi ke program-program kejuruteraan, ini ada level tinggi sedikit lah. Di tertiary level ini dia ada tinggi sikit berdasarkan universiti-universiti lah. Yang pertama, kalau nak pergi kepada program kejuruteraan ini, tuan-tuan mesti lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Itu wajib. Kemudian mesti mempunyai perolehi 3 kepujian, matematik, kemudian salah satu daripada mata pelajaran sains, teknologi ataupun vocational, dan juga mana-mana lagi subjek-subjek yang lain. Namun begitu bagi diploma, untuk diploma dia mudah sedikitlah program diploma, 5 kepujian, tapi tak perlulah ada fisik biokimia tu, tak perlu, ikut bidang juga. Dan kalau nak buat pra-diploma pun mudah jugalah. Lulusnya, lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Sejarah ni memang tak boleh nak elak lah tuan-tuan, mesti lulus. Kalau tak ada nanti, kalau tak lulus sejarah, kita maksudnya pelajar ini tak dapat sijil SPM. Kategori tak ada sijil. Dan kalau nak buat pra-diploma juga, mudah saja. Perlukan 3 kepujian dalam mana-mana subjek. So boleh sebenarnya. Sebenarnya syaratnya tak ada tinggi pun untuk masuk kepada bidang-bidang TVET ini. Namun cuma untuk kejuruteraan itu ada spesifik keperluan lah. Ada spesifik keperluan. Alright. Di mana kita nak dapatkan maklumat tersebut, TS Zamri? Yang ini memang kalau nak dapat depend on the university lah. Bergantung kepada universiti lah. Sebab dia sebenarnya syarat umum tu sama je semua. Tapi kalau spesifik kepada universiti-universiti, dia ada syarat-syarat khas lah. Ini boleh dapat. Ya, maksudnya terpaksa kita merujuk pelajar-pelajar ataupun ibu bapa kena merujuk kepada website tersebutlah. Ya, betul. Kena rujuk juga sebabnya dia setiap universiti ni ada berbeza. Macam isteri saya dia pensyarah di UiTM. Jadi beza sikit. Bila saya bandingkan, Poli minta lebih mudah, lebih tu, yang UiTM ada lebih tinggi sedikit. Jadi syarat-syarat dia tu kena tengok di institusi pendidikan tu sendirilah. Itu lebih tepat lah. Jadi dan itulah saya nak komen sedikit yang baru ni sebab student baru nak masuk ni kan. Betul. Daftar, silakan. Jangan tersalah letak pilihan pertama dan kedua itu. Kan? Itu paling penting. Tengok syaratnya layak baru anak-anak letak. Jangan main letak mengikut suka-suka nak jadi ini dia letak saja. Alamak, rugi sangat. Kadang-kadang susahlah untuk sambung lah. Alright. Jadi begitu juga dengan minat lah, kena letakkan minat. Dan saya cadangkan lihatlah di IKM, lihat dalam Politeknik, itu antara syarat-syarat yang kita rasa untuk anak-anak TVET ini insya-Allah boleh diterima masuk. Anak sulung saya dekat UKM tapi dah habis dah. Saya hantar dekat IKM. IKM. Okey, yang ini persoalan daripada TS Nur Nikman. Dikata di dalam CIDB ada mengeluarkan sijil tahap ataupun level 1 sampai 6. Adakah sijil tersebut dikategorikan sebagai TVET? Jadi mungkin kita bagi laluan kepada TS Nur Nikman kalau ada penjelasan ataupun clarification untuk soalan ni. TS Nur Nikman. Okey, dipersilakan kalau soalan nak dipanjangkan.
kepada panel speaker. Tak apa dengar. Berkenaan dengan CIDB Malaysia. CIDB ada keluarkan dia tahap 1, tahap 6. Okey. Sijil Regulation pemasakan 5 tahap 1 dan boleh diteruskan ke tahap 3 dan tahap 4 3 sampai tahap 6. Adakah boleh dikategorikan sebagai tahap debate ataupun tidak? Adakah sijil boleh dibentuk? Okey, mungkin Encik Sudirman boleh komen sedikit berkenaan dengan ni, persoalan ni. Okey, untuk sijil CIDB ni, CIDB ni biasa sijil dia dilatih di ABM, Akademi Binaan Malaysia. Binaan Malaysia. Ya. Okey, sijil tu kalau nak ikut betul ke TVET, memang TVET punya sijil lah. Ya. Sebab betul. TVET ni sesiapa pun boleh kata dia TVET. Okey. Cuma dia bukan SKM. Okey, dia bukan SKM dan sijil tu boleh guna di sektor pembinaan sahaja. CIDB kan dia memang bahagian tu lah, buat jalan ke, buat bangunan, pasang pipe, bab-bab macam tu. Okey, ataupun yang paling hebat saya rasa pasang crane kan sebenarnya. Crane. Keren. Crane kan. Crane ni memang sijil daripada CIDB lah. Okey, cuma dia tak jalankan proses SKM tu. Jadi tak dapatlah sijil SKM. Dia dapat sijil CIDB. Cuma nak jadi pekerja di tapak-tapak pembinaan ni, contohnya di Pen Borneo tu kan. Dia minta sijil CIDB tu untuk nak dapat lesen. Kalau tak dapat job nanti. Dia punya pembekal. Okey, itulah jawapannya. Kalau nak ikut, kalau ada sijil CIDB tu, boleh di PPT kan ke SKM. Sebab konten dia sama je sebenarnya. Cuma cara evaluation, cara menilai tu agak berbeza. Sijil lah sebab CIDB tu logo CIDB, yang SKM ni jatah negara. Tu kita punya sijil tu cover satu Malaysia dan bukan nak kata lah, yang luar pun nak sijil SKM tu. Kita limit kan. You nak SKM you yuran mahal sikit. Okey. Jadi terima kasih dengan respon tersebut, maklum balas kepada soalan tersebut. Ada lagi soalan yang kita belum jawab kah di peringkat ni? Okey, tak apa. Kita ada backup soalan. Okey, soalan. Yang mana ni? Sekiranya rating. Okey. Soalan ni sangat general. Dia berkaitan dengan sekiranya rating di sebuah institut ataupun IPT, TVET. Okay. Apakah antara ciri ataupun elemen yang sesuai dijadikan kayu ukur untuk sesebuah institut pendidikan TVET? Dia kata mungkin elemen mata pelajaran ataupun apa. Saya okey. Jadi saya tujukan kepada TA Zamri. Dia elemen ataupun okey, ini nak ranking lah. Ini saya dekat sini. Tak ada di jabatan ni dilarang untuk meranking student sebab nanti itu yang berlaku tu kalau depan kalau belakang, budak ni pandai, budak ni bodoh. Saya selalu sebut ini tak berlaku sebenarnya. Contoh sebagai, kita ambil contoh sebelum saya jawab soalan tu supaya masyarakat semua nampak perkara ni. Kita memandu kereta kan, toleh kiri toleh kanan, nampak kedai bengkel motosikal, bengkel kereta. Jadi kita nampak murid tengah ataupun pekerja tengah membaiki kereta dan sebagainya, hitam-hitam, kemudian kereta boleh bergerak, motor boleh bergerak. Mereka mahir bidang mereka. Begitu juga dengan doktor kan. Ubat-ubat
pesakit baik, dia mahir dalam bidang dia. Boleh tak pekerja yang kereta tadi pergi ubat orang? Tak boleh. Begitu juga doktor tadi nak pergi betulkan kereta, enjin semua turun, tak boleh. Jadi sebenarnya dia adalah mahir dalam bidang masing-masing. That's why di dalam kementerian apa yang dibuat adalah dilarang. Sebab tu kadang-kadang kita pun pening. Kenapa kementerian tukar daripada sistem peperiksaan kepada sistem pentaksiran berasaskan sekolah ataupun pentaksiran PBD ni. Dia nak tengok kemenjadian murid ini based on what? Dia ni suka apa, dia ni suka apa. Dia nak tengok spesifik satu persatu. Itu yang cuma dari segi penerangan mungkin belum sampai kepada masyarakat. Tetapi usaha itu sedang dia lakukan. Jadi apabila kita nak meranking sesuatu institusi ni, yang pertamanya ialah, yang paling penting ialah kita akan lihat ada dua perkara lah. Pada saya dua perkara lah. Iaitu yang pertama memang kebolehpasaran graduan itu. Kita tak tengok dalam institusi ini mana, kalau kita tahu paling penting ialah ini masyarakat pun dah label benda ni. Kalau you masuk dekat sini, confirm you boleh kerja. Itu yang pertama. Kebolehpasaran graduan itu sendiri. Yang kedua dia kita punya tenaga mahir kita dekat dalam tu. Iaitu tenaga pengajar kita. Itu yang paling penting. Dua perkara ini kalau sekiranya dapat kita maintain dalam sesebuah institusi, insya-Allah yang ini kita boleh jadikan sebagai kayu pengukur lah secara generalnya lah, ya. Sebab ini persepsi masyarakat, dia tak tengok lagi yang dalam-dalam tu, peralatan dia tak tengok tu, masyarakat tak tengok yang tu dulu, yang dia tengok anak dia masuk boleh kerja. Itu that's why saya kata graduan, kebolehpasaran graduan itu yang pertama. Yang keduanya tenaga pengajarnya, yang memang kita kalau kita lihat ni sekarang mana-mana institusi lah, sama dengan Dr. Kismet pun tahulah di Unimas, memang siapa tak ada doktor sila belajar, sambung sampai kepada doktor. Begitulah kita meletakkan institusi ini dengan kita kata tenaga pengajarnya, kepakaran ini, kepakaran yang memang kita kata dalam bidang mereka. Perlu ada doktor, even banyak di universiti pun begitulah, perlu sambung. Jadi sebenarnya kita nak perkara tersebut dilakukan adalah untuk ranking sebenarnya. Dan ada juga universiti ataupun mana-mana institusi yang telah meletakkan satu perkara lain, iaitu jurnal dan sebagainya. Ini masyarakat tak nak tahu, tak apa. Jadi yang kita nak tahu dua perkara. Yang pertama ialah kebolehpasaran graduan itu, dan yang kedua tenaga pengajar itu mesti adalah dari golongan-golongan yang mahir dalam bidang yang diajar. Okey, itu daripada saya. Okey, kita tengok lagi ada soalan ke tidak. Okey, kita buka pula sesi seterusnya. Kalau ada rakan-rakan kita ada soalan, kita boleh tujukan kepada mana-mana panelis. Boleh on microphone dan video. Radionya ada kopi Melayu ya. Okey, selamat petang dan selamat sejahtera. Saya TS Putri dari Kolej Kesematang. Jadi saya nak ajukan soalan kepada panel. What have been respond? Haven't responded. I haven't follow up. Okay. So masih boleh teruskan saya? Teruskan. Okay, sebab ada gangguan lah. Okey, kalau kita tengok di senario di Sarawak sekarang ini, peluang pekerjaan itu macam agak sedikitlah. Jumlah graduan sama ada daripada kolej vocasional ke, daripada universiti ke, ataupun daripada mana-mana institusi pendidikan tinggi, swasta ataupun awam, memang kita lihat setiap tahun memang ada banyak mengeluarkan graduan. Tetapi tempat mereka untuk bekerja di Sarawak ni agak terhad. Sehingga para graduan kita ni, lepasan graduan ni, ada yang kena terpaksa pergi berhijrah, pergi Singapura, pergi ke Semenanjung dan sebagainya. Jadi apakah peranan pihak-pihak tertentu ini untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat Jati Sarawak ni, supaya dia punya kepakaran itu tidak digunakan, tidak dibawa keluar. Ada yang nak pergi ke Dubai sebab tengok Dubai gaji tinggi kan. Kalau di Sarawak ni gaji berapa? So macam apa peranan pihak-pihak yang berkaitan ni lah, supaya tidak ada kepakaran-kepakaran yang kita yang ada ni kita waste lah, kita bagi orang luar pula gunakan. Sedangkan kita ada anak jati kita yang memang pakar lah dalam bidang-bidang tertentu. Okey, siapa-siapa boleh jawab lah. Terima kasih.
Okey, siapa nak jawab? Dipersilakan panel. Okey, ini sebab ni melibatkan kalau negeri Sarawak lah Saya ni 01 tau yang tolong jawab ni. Bukan anak 13 tapi anak-anak saya semua 13. Saya seorang saja yang 01, geng JDT. Okey, sebenarnya kalau baru ni pun saya duduk dengan YB Datuk Hazlan jadi ada bercerita tentang keperluan graduan inilah dan kalau kita tengok sendiri JPK sendiri pada tahun 2019 kalau tak silap saya tu muka Encik Sudirman pun ada dalam majalah dia keluarkan 2019 tak silap saya kan, memerlukan lebih kurang dalam 19,000 pekerja dalam sektor pembinaan di Sarawak. Memang gambar Encik Sudirman tu berdiri besar dekat depan, satu page dia punya gambar. Saya ingat saya sudah baca yang itu. 19,000 tuan-tuan dan juga ada beberapa industri yang memang memerlukan sangat banyak lah. Sangat banyak sebenarnya peluang pekerjaan. Cumanya kemungkinan lah kita pun tidak pasti daripada di mana kita nak dapatkan peluang pekerjaan tersebut lah. Kat mana mereka nak rujuk. Tapi begitulah keperluannya saya lihat. Kalau dalam papernya, dalam bukunya, dalam yang dikeluarkan laporan oleh JPK sendiri, saya tengok hari itu, 19,000. Wah, ini banyak ni keperluannya. Jadi kalau kita kata graduan kita mencari kerja di luar, tak nak kerja di sini, sebenarnya peluang tu ada. Mungkin saudara Sudirman sendiri ikut sebab gambar ni yang depan kan. Jadi kita boleh dapat respon lah sebab memang 19,000 dalam tu. Kat mana sebenarnya kita nak mencari pekerjaan tersebut. Daripada saya, peluang itu ada, cuma sama jugalah kita dan kita lihat juga di dalam industri itu pun ada, cuma mungkin kita ni ada satu lack of kat mana informasi yang kita nak cari di mana peluang pekerjaan tersebut. Dan begitu juga seperti saya sebut di peringkat awal, kita masih lagi terikat dengan masih nak mencari peluang pekerjaan, sedangkan sebenarnya TVET ini bukan sekadar mencari peluang pekerjaan tetapi sebenarnya boleh juga membuat pekerjaan itu sendiri. Mungkin perlukan pengalaman sedikit lah. Okey, mungkin saudara Sudirman boleh jawab sikit. Silakan. Okay. Saya nak jawab tapi okey. Sebenarnya peluang kerja di Sarawak ni banyak. Macam kata tadi lah, 19,000 kan. Tapi industri beritahu mereka ni bila dapat gaji, dapat gaji kan, lepas tu tak balik. Allah. Saya kata, betul ke? Kata betul lah, dia punya pekerja kan. Saya kata, Allah. Banyak pekerjaan, contoh di Sarawak ni, sektor pembalakan. Okey. Syarikat pembalakan beritahu, mana pekerja yang Sarawakian kan. Kata, kita nak buat macam mana, kita tak boleh paksa mereka kerja. Mereka gunakan tu sebagai alasan untuk ambil pekerja-pekerja dari luar. Sama juga. Okay. Sama juga untuk Pen Borneo buat jalan kan. Tapi Pen Borneo buat jalan ada special. Sebab akta membenarkan pekerja luar. Ada akta membenarkan pekerja luar untuk sektor buat pembinaan. Ya. Di Samalaju sama. Saya tanya pekerja tu, kenapa you berhenti kerja di Samalaju? Kan gaji banyak. Dia kata maaflah cakap. Dia tinggal di Bintulu. Okey. Bekerja di Samalaju. Okey. Jarak perjalanan 1 jam. Pada saya ni pernah bekerja di Selangor. Saya punya perjalanan 6 kilometer. 6 kilometer, 1 jam setengah. Biasa je hari-hari. 6 kilometer, 1 jam setengah. Itu saya punya bos Seremban, dari Seremban ke Shah Alam setiap hari. Kata bos, tak habis ke ni? Kata kenapa tak sewa? Dia kata nak sewa pun, kata Shah Alam tahulah sewa mahal kan.
Dia ulang alik. Dia duduklah hotel hari Rabu sehari. Lepas tu ulang alik. Itulah. Kerja memang ada. Cuma kita tak boleh nak paksa orang kerja. Kita boleh promosi. Cuma bila di Sarawak ni dah macam-macam program. Program kemahirannya dah ada berapa ratus program. Di universiti, Unimas, beribu-ribu. Hari tu dah konvo kan. Konvo dua batch kali. Di UTS, campur universiti swasta. Banyak tu. Mereka, itulah saya nak kata. Kalau nak kerja sebenarnya memang dah kerja di Sarawak ni. Itu nak kata apa, nanti kata kasar. Tapi itulah. Kita tak boleh paksa lah. Itu je. Kan? Okay. Okay. Takut nak jawab sebenarnya. Takut. Okay, kita lanjutkan pula. Di saudara Melvin Lim pun sama juga, sama kritikal juga selepas pandemik. Sama je. Bidang F&B ke, bidang kalau kata bidang yalah ladang sawit dekat Sabah Sarawak, betul. Kita ni dekat sini F&B kilang semua nak cari pekerja memang susah. Sebab itulah orang tak nak kerja. Nak duduk relax. Kalau sekarang maaf sebutlah nak menghantar makanan naik motor. Macam tu tak terikat kan. Itu topik seterusnya. Tapi itulah. Dia itu pun kerja juga kan. Tak apalah, dia asalkan yang saya lihat asal dia kerja okey. Okey. Betul lah. Kita punya saudara Iqbal Tariq, dia kata, dia komen. Gig economy, student prefer kerja yang fleksibel nowadays, dan dia tak mau terikat lah dengan masa 8 hingga 5 PM ni. Mungkin trend nowadays saya pun kurang pasti. Okey, kita lanjut lagi sebab kita masih ada masa dalam 20 minit. Jadi kalau ada soalan-soalan lain daripada kita punya rakan-rakan, boleh on microphone. Ada? Rakan-rakan kita, dipersilakan. Ini santai-santai ya, you can freely ask question but not too personal lah. Okay. Okay lah, pasal gig ni saya nak cerita sedikit lah. Memang sekarang kan gig ekonomi memang dia naik. Okay, so lebih-lebih lagi masa pandemik kan, rider semua memang untuk banyak lah. Dia orang kerja kuat, okay, dapat gaji pendapatan memang tinggi. Ataupun jual jual barang, jual makanan laut dekat FB, live, TikTok, semua ni pun dia orang dapat pendapatan yang baik. Tapi saya nampak ni semua ni dia tidak berpanjangan. Contohlah, okay, rider, penghantar makanan. Bila platform tu dah stabil, okay, mula-mula mungkin mereka bagi commission yang tinggi. Tapi bila dia orang dah stabil, okay, dia orang dah establish, dia akan potong dia punya bayaran, dia akan potong dia punya allowance ataupun bonus. Slowly and but sure, memang dia akan potong. So itulah you nampak sampai ada yang dia orang membantah pasal gaji berkurangan. Sebab pendapatan ni sebenarnya ni dia tak tetap. Kalau you kerja banyak, dapatlah banyak. Tapi bila katakan syarikat dia dah kurangkan dia punya pembayaran tu, so untuk penghantar makanan ni ataupun rider ni, dia orang bila dia nak kekalkan pendapatan yang sama, dia kena kerja lebih kuat. Okay. Itu pun tak semestinya. So kita cuma ada 24 jam sehari. Banyak mana kita boleh kerja. Okay. Kalau you pergi, you ride motor, you hantar makanan ke sana ke sini, itu satu lagi risiko. Risiko dari segi risiko fizikal, risiko kewangan. Kamu lebih terdedah kepada kemalangan. Kalau kemalangan berlaku, siapa nak tanggung? Kebanyakan syarikat ni dia orang tak tanggung. Kalau ada pun, pampasan tu sangat-sangat minimum. Mereka tak ada social security. Itu kedua. Okay. Lepas tu
yang buat riding ni berapa lama dia orang boleh buat macam tu? 3-4 tahun, 5 tahun, tapi takkan berkekalan. Okay, dia tak boleh tahan. Dan persaingan tu pun samalah. Bila ramai orang nampak, oi, ni kalau I jadi Grab, I jadi Panda, I jadi apa ni, dia boleh dapat pendapatan yang tinggi. So lebih ramai remaja yang masuk bidang ni, so persaingan semakin tinggi. Dan bila persaingan tinggi, tambah pula dengan dia punya permintaan tu. Kita nampak kalau selepas pandemik ni, saya rasa permintaan tu tak tahulah dia masih kekal ke atau berkurangan. Saya nampak mungkin lebih ramai yang mungkin dah kerja, dia orang tak order, ataupun sebab inflasi, kenaikan harga makanan sebenar tinggi, orang lebih banyak masak. Kita nak order sekarang pun tak murah kan. So dekat Sarawak I tak tahulah yang pasal gig ekonomi ni, yang pasal sana popular ke Sarawak? Sama. Okay, alright. Tapi saya rasa ni memang takkan lasting. Dia satu trend saja. Tapi kalau kita ada satu kemahiran, kemahiran tu milik kita sendiri. Dia akan berkekalan dengan kamu seumur hidup. So bila dah tua ataupun bila kamu dah tak larat nak kerja berat ataupun nak kerja macam ni, you masih ada kemahiran tu untuk buat satu, sama ada kamu nak kerja dengan orang ataupun sama nak buat gig juga, tapi at least you ada kemahiran untuk katakan masak, kemahiran untuk membuat kek dan jual, kemahiran buat craft tangan, apa boleh buat gig juga, ataupun boleh buat bisnes, dia boleh buka kedai. Semua ni dengan kemahiran saja yang kamu boleh buat. Dia nampak dengan pandemik ni, orang yang kerja dekat office semua ni, mungkin dia orang dipecat. Habis tak ada kemahiran langsung. Tak boleh buat apa. Duduk kat rumah dia. Tapi yang ada kemahiran ni, mereka boleh buat sesuatu. Mereka boleh buat benda untuk dijual. Mereka boleh mungkin kalau ada kemahiran buat graphic design, dia boleh offer dia punya servis secara gig. So kemahiran tu, nak kata dia kekal dengan kamu seumur hidup. Tapi taklah bukan untuk kekal untuk 3-5 tahun dah tak ada dah. Tapi skills for you, stays with you forever. Itu yang saya nak ceritakan lah. Kalau gig memanglah short term, okay nampak gaji banyak and then macam stylish kan. Tapi sebenarnya long term memang tak akan sustainable. Yang merisaukan saya adalah penduduk yang berada di luar bandar lah, maksudnya rural area. So mungkin peluang tu susah nak dapat. Jadi TVET ni memang apa nama digalakkan untuk diambil lah di pohon. Ya. Saya sambung sedikit yang tentang gig tadi tu. Silakan. Ini dari perspektif pendidikan. Sebenarnya kita dah masukkan sebenarnya perkara ni, dia baru muncul, bukan baru muncul sebenarnya, dah lama ni, tahun 2008 dulu. Kalau tak silap saya 2008-2007 masa kita gawat ekonomi tu, 2008 ni kan. 2008. Dan pada tahun 2016 saya salah seorang panel yang membuat kurikulum mata pelajaran RBT yang digunakan di sekolah ni, sekolah menengah, sekolah rendah. Saya terlibat buat buku teks pun, saya terlibat sekolah menengah, sekolah rendah. Salah satu part yang kita masukkan ialah perkara gig ni tuan-tuan, iaitu pemasaran produk. Kita masukkan dalam bab 3 reka bentuk teknologi pemasaran. Memang termasuk dalam silibus murid-murid. Kita dah masukkan tahun 2016 dulu. Jadi sebenarnya apa yang kita masukkan ialah di situ ialah bab 2 mereka dia perlu hasilkan satu produk, dan bab 3 mereka belajar ni mereka perlu memasarkan semula produk mereka ni. Produk yang dibuat di bab 2 tadi tu kena pasarkan, dan di pasar kita memang menggalakkan penggunaan media massa. Dia memang kena masukkan dekat dalam Facebook dia jual. Jadi sebenarnya sebelum lagi pandemik selagi, sebenarnya murid-murid ni dah memang belajar pun, kita dah bagi dah. Jadi sebenarnya bukan perkara baru dalam sektor pendidikan, kita dah melihat perkara ini akan berlaku sebab kita ambil cerita tahun 2008 sebenarnya. 2008-2007 dah masukkan dalam silibus, dan sebenarnya murid-murid kita terdedah dengan perkara ini. Cuma sekarang kita naikkan nilai tambah dia kepada murid-murid ini dalam bidang TVET ini, iaitu kalau dia sebagai contoh yang paling mudah sekali ada dalam mata pelajaran tersebut, kita kata reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan dan pembungkusan. Sebab itu apabila
kita lihat waktu pandemik macam-macam pembungkusan keluar untuk satu-satu food. Dulu tak ada kan? Tapi sebenarnya di dalam mata pelajaran RBT memang ada produk makanan, reka bentuk makanan dan pembungkusan. Dia kena buat produk makanan dan pembungkusan. Dan akhirnya ramai student-student kita waktu pandemik sebenarnya banyak yang berjual dan kita tengok produk-produk kotak dia, tak pernah tengok sebelum ni. Jadi sebenarnya kita dah ajar dalam syllabus kita sebenarnya. Dan begitu juga dengan reka bentuk fashion yang mereka buat dan dia boleh jual sendiri. Begitu dan juga kita galakkan di luar-luar bandar ini, mana produk-produk yang tak ada, yang ada di kawasan luar bandar dan tak ada di bandar. Dan promosikan. Banyak dah sebenarnya berlaku melalui Facebook dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada dalam pendidikan kita dah letakkan dan kita melihatkan ianya mungkin satu trend. Yang penting seperti apa yang disebut daripada sahabat-sahabat, yang penting dia bekerja lah. Macam Cik Sudirman sebut tadi awal tadi, yang penting dia kerja. Itu paling penting pada saya. Saya pun setuju dengan perkara tersebut lah. Yang penting daripada dia goyang kaki kan, tak ada kerja dan sebagainya, lebih baik dia bekerja. Jadi tak ada masalah pada saya dengan gig ini as long as dia masih bekerja dan memberi sumbangan pendapatan pada keluarga mereka lah. Right? Betul, setuju sangat. Okey, ini mungkin soalan terakhir kot daripada saya kot. Berkenaan dengan statistik bidang TVET ni yang mempunyai keboleh pasaran dalam setiap negeri. Negeri mana yang yang tinggi, yang rendah, dan kita boleh kaitkan dengan institut pengajian tinggi lah, TVET di setiap negeri untuk mengemas kini program pengajian masing-masing. So negeri mana yang mengikut statistik, ada ke tidak Tuan? Ada. Yang paling rendah Sabah. Rendah Sabah. Sabah. Paling tinggi? Paling tinggi kalau dalam rekod saya ini Johor. Paling tinggi Johor. Wow. Kalau Sabah tu 72.8% graduan kita TVET bekerja. Manakala yang graduan kita yang di Johor paling tinggi lah 93. Apa yang signifikan sangat ya dia punya percentage ni? Pembinaan Johor memang pesat betul. Johor ni kita tahulah memang banyaklah pembangunan dari segi, kalau kita tengok pembangunan lah banyaknya, dan oil and gas dia muncul kat semenjak, sebab ni tahun yang terbaru ni, data ni tahun 2020 2021 yang awal hari tu. Even adik saya pun sanggup dia berhenti air pergi kat Pengerang tu, gaji pun besar di situ Jadi nampaknya lagipun dan dia betul jugalah berhampiran dengan negeri dengan Singapura. Betul. Jadi dia sangat besar. Manakala Sarawak kita 83% macam tu lah. Tapi kita atas sikit lah daripada Sabah. Sabah tadi berapa persen? 72.8. 72.8. Tuan-tuan boleh baca laporan ni. Memang ada laporan ni. Laporan ni dikeluarkan setiap tahun. 2021 belum keluar. Di mana kita boleh dapatkan laporan ni supaya ibu bapa ni boleh didedah? Dia laporan dia laporan berkaitan ini laporan kajian pengesanan graduan TVET. Ini memang dikeluarkan ni. Setiap tahun lah memang dikeluarkan, tapi tahun ni belum ada lah. Belum keluar. TVET. Ini very specific. Boleh kita browse internet, lepas tu dapat semua data-data ni. Yes. Okay. Yang daripada banyak-banyak sektor dalam TVET, mana yang bagi percentage yang sangat besar? Kalau pasaran dalam data ini, kalau saya selain daripada itu, saya lihat sama juga. Memang perniagaan dan juga pembuatan dan pembinaan. Ini tiga yang memang duduk atas sekali lah. Pembuatan dan perniagaan. Okey. Yang maksudnya pembuatan dan penjagaan secara online ke, ataupun yang TikTok tu boleh juga ke? Ini dia tak spesifikkan lah di sini, tapi memang nampak perniagaan ini dia 88%, manakala kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan ini 87%. So antara yang tinggi-tinggi lah mengikut bidang lah ni. Okay.
kita dah mencecah dekat dengan pukul 4. Jadi okey, mungkin ada soalan terakhir daripada kita punya kawan-kawan, rakan-rakan. Ada soalan? Kita ada 5 minit lagi. Macam diorang mungkin dah faham kot. Ada soalan? Tak ada? Tulis dah balik. Balik? Oh, dah balik pula dah. Pukul 4 Okeylah. Kalau begitu kita ni sebelum kita tutup kita punya webinar kita ni, mungkin ada ulasan-ulasan daripada setiap panel. Kita bermula daripada Encik Sudirman. Okey, penutup lah ni. Penutup lah. Sebelum kita wrap up lah. Okey, untuk penutup, saya nak promosi lah. Okey, nak promosi sebab dulu saya degree kan. Lepas tu interview nak jadi engineer tak dapat. Bila interview kerajaan dapat. Bila masuk kerajaan masuk pula dalam TVET ni. Lepas tu baru saya tahu kenapa saya tak dapat engineer dulu. Okey, jadi saya nak promosikan kepada yang anak mak bapak yang ada anak-anak kecil, boleh start daripada sekolah. Kan, masuk yang STEM tadi tu, masuk kelas STEM ataupun kelas TVET. Banyak kelas TVET tu di sekolah, kalau di Sarawak ni banyak. Okey, bila habis tu nak pergi universiti boleh, nak pergi pusat bertauliah pun boleh. Saya dah bagi link untuk senarai pusat bertauliah di seluruh Malaysia. Ataupun kalau anak-anak pandai suruh masuk universiti kan. Okey, dah masuk universiti, nak kerja susah. Industri semua kata mismatching. Tak ngam kerja kan. Macam saya lah kena tak ngam kerja. Belajar computer engineering. Bila pergi interview dia tanya, kita tak boleh nak jawab soalan tu. Jadi sebelum pergi kerja tu dah habis degree tu, sebelum konvo masuk belajar SKM. Okey, belajar SKM pilih spesifik. Mungkin masa degree tu tak tahu kan isi borang UPU tu mentik je. Pilih 10 yang teratas lah. Pilih je. Lepas tu bila dah belajar, tak minat lah apa lah. Okey, bila dah habis ada degree, pergi belajar SKM. Pilih bidang yang betul-betul diminati. Okey, bermula tahap 1, 2 atau 3 dulu. Okey, bila dah ada kemahiran tu, mohon kerja. Saya pasti mesti dapat kerja. Sebab soalan ni memang SKM ni berdasarkan jawatan-jawatan kerja tu. Memang dia akan tanya apa yang dalam apa yang kita belajar tu lah. Kalau di universiti kita belajar skop besar, general. Yang kita nak kerja tu skop kecil je. Kita tak masa kita pergi interview kita tak lulus sebab subjek tu. Memang feel. Okey, jadi saya promosikan kepada yang ni sekarang ni lepas SPM kan semua nak buat degree, okey. Buat degree. Lepas buat degree balik belajar SKM. Atau siapa yang tak dapat buat degree, terus belajar SKM. Ya, okey. Ya, itu saja daripada saya lah. Terima kasih. Okey. Kita teruskan dengan TS Technologies Zamri. Okey, terima kasih. Okey, jadi oleh kerana Encik Sudirman dia buat promosi, saya pun nak buat promosi juga. Silakan. Okey, tapi dari sektor pendidikan di Jabatan Pendidikan ni lah. Yang pertama ada dua perkara lah yang saya minta daripada sahabat-sahabat yang berada dalam talian dan juga berada di ruang chat ini. Ada yang daripada kolej vocational, ada yang daripada teknik sejingkat, sekolah-sekolah teknik vocational, ataupun mana institusi-institusi TVET di luar sana yang tadi ada menyebut bahawa kekurangan murid dan sebagainya, murid tak minat sebagainya, tuan-tuan datang ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya ada berada di sini, tuan-tuan boleh kita berhubung, kita hubungkan tuan-tuan dengan di sekolah. Tak ada masalah. Kita akan bagi surat kepada tuan-tuan, kita akan buat program-program supaya tuan-tuan sendiri, tuan-tuan lah yang bercakap dengan mereka. Tuan-tuan bersemuka dengan mereka supaya memberi peluang kepada murid-murid ini. Kadang-kadang cikgu kita nak harapkan cikgu kaunseling kita dekat sekolah tu, memang dia tak tahu pun apa wujudnya kita dekat kolej vocational tu, dekat politeknik, dia tak tahu apa. Cikgu kaunseling dia tak tahu. Tetapi sebenarnya dari segi promosi bidang lanjutan pembelajaran ni biasanya adalah
bukan apa nama kaunselor yang buat, tapi kadang-kadang mereka tak tahu. Jadi tuan-tuan, kita galakkan tuan-tuan untuk datang kepada kita, tak ada masalah, nanti kita boleh buat kerjasama untuk tuan-tuan berjumpa sendiri dengan golongan sasar tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepada ibu bapa ataupun guru-guru, untuk pengetahuan bahawa di negeri Sarawak ini kita ada 21 buah sekolah yang telah dipilih untuk SKM ini, Cik Sudirman, SKM sampai tahap 2. Kita ada program yang menservis motosikal, menyelenggara motosikal, kita ada aircon, juruteknik tanaman, kemudian kita ada pemasangan dan penyelenggaraan elektrik fasa 1. Ini semua ada ni, dan juga banyak lagi lah operasi pembuatan perabot, program-program yang berkaitan dengan SKM ini ada. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut apa offer yang kita ada di sekolah mana, kita pun sama jugalah. Ada di sini, tuan-tuan boleh datang ke sini, bertanya kepada kami ataupun telefon saja ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan bertanyakan, sambungkan kepada unit TVET di sektor pembelajaran. Kita akan offer tuan-tuan, kita beritahu kat mana sekolah-sekolah yang offer SKM ini yang ada di negeri Sarawak. Jadi pembelajaran TVET ini adalah satu pembelajaran yang kita sebenarnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Tuan-tuan, kita tak terhenti hanya sampai kepada tingkatan 5 sahaja, tetapi kita di peringkat sektor pembelajaran, kita menyediakan tuan-tuan kepada anak-anak kita ini dalam bidang TVET, kita sediakan kepada industri dan juga tertiary level. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Encik Lim Hong Yo. Silakan. Terima kasih. Jadi saya rasa dua panel kita pun dah share dari segi lebih kepada untuk peluang untuk para pelajar, untuk ibu bapa. Okay, tapi dari segi pengamal industri saya rasa tak cover kan. Okay, jadi saya ni pun dari pihak industri dan saya pelawal lah. Okay, semua tuan-tuan dan perempuan ni rata-ratanya mungkin dah TC, TS, pengalaman pun dah banyak. Jangan bazir apa pengalaman yang kamu ada tu, kemahiran yang kamu ada tu, curahkan balik pada industri. Okay, di samping itu kamu boleh menjana sedikit pendapat untuk kamu sendiri. Saya pelawal anda semua untuk mempertimbangkan untuk mungkin nak jadi sebagai pegawai penilai ataupun pegawai pengesaluran di bawah lantikan JPK untuk pergi membimbing lebih ramai lagi orang industri yang mungkin tak ada SKM lagi untuk mempromosikan kepada mereka. Okay, dan juga bantulah JPK untuk mengesahkan pusat-pusat yang baru dan juga kalau yang memang minat mengajar tu bolehlah pertimbangkan untuk jadi pengajar di pusat-pusat bertauliah bawah JPK. Ini dari JPK lah, kalau untuk yang Kementerian Pendidikan punya saya tak tahulah. Saya dari segi sudut JPK je saja. Itu saja. Peluang tu memang banyak. Cabaran tu kita sama-sama usaha untuk mengurangkan ataupun mengatasi cabaran tu. Seorang tak boleh buat semua. So lebih ramai orang yang kita kata kita we sing the song, we sing the same song. Jadi kita boleh, alhamdulillah kita boleh lambat laun tukar fikiran, tukar tak dengar Lah tak dengar. Alright. Mungkin ada masalah audio. thank you. Anything that you want to add? Dah, sudah. Okay. Kalau macam tu mungkin it look like we have covered many question. Mungkin yang ini dah pukul 4 hari Jumaat lagi kan. Jadi kita saya minta maaf kerana kita punya chairman tidak dapat bersama dengan kita. Dia ada tugasan rasmi bersama dia punya bos. Jadi saya menjemput Cik Bel boleh teruskan dengan sertifikat seremoni. Kita bermula dengan Encik Sudirman Suratin. Cik Bel. Ada sertifikat ke? Ada sertifikat tapi secara virtual. Ini dia kita
kita bagi Okey. certificate of appreciation. Okey. Nanti kita akan email lah. Wow. Nanti kita akan Terima kasih. email. Macam mana nak superimpose ni? Screen post. Lepas tu Okey. ya, panel yang kedua adalah TS Zamri Saad. Well, okey. Terima kasih. Kita tak boleh pegang lah. Okey, yang ketiga adalah Encik Lim Hong Yo. Terima kasih. Okey, nanti kita akan bagi melalui email lah, email supaya untuk kenang-kenangan kita lah. Jadi on behalf of association, kita ucapkan terima kasih lah kepada panel kerana sudi meluangkan masa selama 2 jam bersama dengan kita di dalam webinar. Webinar ni kita selalu buat dalam sebulan 2 kali. Setiap 2 minggu sekali kita buat. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri session kita, kita ada photo session. Jadi diharapkan semua orang, everybody, switch on your camera for photo session. Bell, over to you, Bell. Miss Bell, over to you. Okay. Ini yang kita punya members, nampaklah handsome-handsome, cantik-cantik belakang. Okay, over to you, Bell. You have to count 1, 2, 3, ya. Okay, so hi everyone. If everyone could turn on their camera, kita take a group photo first lah. Don't Jangan forget to fill in the survey form, so that will indicate you guys punya certificate later. Yep. Okay. Don't forget to smile as well. Okay, ready? 1, Yeah, smile, huh? 2, 3. 1, 2, 3. All right. Okay. Okay. All right. Thank you, everyone. Okay. Okay, jadi itu sajalah untuk session hari ini. Thank you very much everyone. Thanks again to our panelists, Mr. Sudirman Suratin, Technologist Zamri Saad, and Mr. Lim Hong Yo for answering all questions and for the great presentation. So hopefully we can meet again. It was a pleasure to have you with us, sir. Okay, so this concludes our webinar. On behalf of FPTT community members, appreciate your presence. We hope that you have learned and enjoyed this seminar. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Stay safe, everyone. Okay, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bye-bye. ya. Thank you. Bye. Bell, Ya. boleh you save semua meeting chat tu kah? Boleh. Because we need Later the I will. old. Yeah, I will email to everyone Yeah. Because we need this information. All right. Like especially website address, answers from panelists. Okay, you email me later lah. Alright, okay. Sibuk jual lau. Iyalah teh. Okay everyone. Okay, Bye thank bye. you. See you in 2 weeks. Okay, bye. Bye. The recording still going on, Ka? You left already.